Okey, baik. Hari ini kita akan memulakan salah satu teknik larian, iaitu teknik larian MAH, di mana teknik ni dia tidak mementingkan sangat tentang kita punya pace, tentang kita punya masa, tentang kita punya jarak. Cuma dia menekankan lebih kepada kadar degupan jantung kita, iaitu kita punya heart rate. Jadi macam mana kita nak tahu kita punya kadar degupan jantung kita yang sesuai? Senang saja. Kalau ikut formula dia, 180 tolak dengan umur kita. Okey, contoh macam saya 180, umur saya sekarang ialah 40. Jadi saya tolak 40, jadi 180 tolak 40 jadi 140. Jadi heart rate yang perlu saya maintain ialah 140. Dan hari ini merupakan hari pertama saya nak test atas cadangan daripada Cikgu Yusri. InsyaAllah kita tengok apakah kesannya selepas ni. Okay, kita jumpa lagi. Bye. Okay, sekarang saya ceritakan macam mana kita nak mengukur kita punya kadar degupan jantung. Takkan kita nak pegang kat kita punya nadi sepanjang masa kita lari kan. Sekarang ni ada banyak macam produk untuk mengukur kadar jantung. Salah satunya ialah melalui kita punya jam yang boleh mengukur kadar degupan jantung. Dan kita setkan kita punya degupan jantung tu pada, kalau macam saya 140, saya setkan 140. Maksudnya bila 140 je dia akan beri amaran supaya kita kurangkan kita punya larian tu. Perlahankan, bukan kurang, perlahankan kita punya larian. Bila kita dah maintain balik, dah kurang daripada 140, baru kita start lagi balik. Begitu caranya. Untuk paling tepat sekali, kita boleh pakai yang chest strap tu. Tapi tu agak, kalau nak melabur untuk chest strap tu agak berbaloi jugalah. Supaya kita dapat bacaan jantung, heart rate kita dengan lebih tepat. Okey, kita teruskan. Sekarang kita sedang memulakan larian kita, dan sehingga mendapat 140 kadar degupan jantung tu, kita slowkan sama ada kita jalan ataupun kita berlari dengan arm. Okey, untuk mengekalkan larian pada kadar 140 beat per minit jantung, bagi saya agak perlahan. Ini pun 141 terlebih sikit, 140. Dan bagi saya agak perlahan. Saya punya lutut pun tak terangkat sangat. Lari pun dari kecil-kecil. Tapi untuk beginner ataupun yang mahu berjinak dengan dunia larian, boleh mengamalkan tips MAH ni. Jadi selepas ni saya ceritakan apakah kesan dan juga berapa jantung saya? 144, slow sikit. Apakah kesan? Biasanya dia ambil masa lebih kurang dalam 3 bulan lah. 3 bulan baru dia boleh menunjukkan kesan. Kesannya ialah bila kita berlari dalam keadaan jantung, degupan jantung yang ritma yang sama, kita boleh lari untuk lebih lama dan lebih jauh. Ini bukan nak kira masa, bukan nak kira pace, tapi kita nak lari ikut kadar degupan jantung. Ini untuk larian sahaja. Okey, jalan-jalan macam jalan anak. Ini pun dah terlebih. Jantung ni saya relax jalan, sehingga kita punya kadar jantung tu go down balik sampai bawah 140.
Baru kita start lari-lari. Okey. Jadi saya suggestkan kepada anak baru mula, boleh cuba teknik ni. Nanti saya akan sharekan lebih tentang teknik MF ni. Okey, kita jumpa lagi. Okey, alhamdulillah Syah dapat selesaikan teknik. Bukan selesai lah, mencuba lebih kurang dalam 45 minit teknik MAF. Silap kan. Okey, di mana apa yang boleh Syah simpulkan ialah bagus untuk beginner. Pada yang nak mula-mula ataupun nak berjinak-jinak dengan dunia larian, boleh gunakan teknik ni. Tak penat sangat. Penat lah, biasalah berlari kan, mestilah penat. Tak penat sangat. Kita boleh maintain kita punya heart rate. Kita tahu kadar depan jantung kita. Itu antara kelebihan-kelebihannya lah. Kemudian ni nak kata kekurangan lah. Bila kita berlari secara perlahan ataupun kita nak mengekalkan kita punya kadar degupan jantung tu, kita terpaksa berlari dengan perlahan. Saya nak kurangkan jantung tu. Untuk orang-orang yang badan besar macam Syaf ni, dia akan memberikan bebanan kepada kaki. Sebab kita berlari ataupun berlari anak dalam keadaan perlahan, jadi bebanan tu akan pergi ke arah kaki. Jadi sebelum kita buat aktiviti larian ni, kita kena fully warming up dulu, fokus pada bahagian kaki. Dan keduanya ialah yang keduanya dicadangkan, bila kita berat dekat bahagian kaki, kita perlu lari pada permukaan yang rata. Ini pandangan peribadi sajalah, disclaimer sikit. Pandangan peribadi. Tempat yang rata. Kalau macam tempat yang tak rata, contohnya jalan tanah merah ataupun jalan yang tak berturap, dia akan menyebabkan kita punya bebanan tu tak rata, kaki kita akan cepat sakit. Okey, jadi cari kawasan yang rata. Untuk orang yang badan-badan besar lah macam saya ni. Jadi secara kesimpulannya cari kasut yang sesuai lah. Cari kasut yang sesuai macam biasalah nak running kan. Cari kasut yang sesuai. Dan kesimpulan untuk MAF ni, teknik yang bagus, boleh diteruskan. Dan saya harap pada yang mencuba teknik ni bolehlah teruskan dan istiqamah. Dan yang penting ialah kena ada matlamat. Apa matlamat kita untuk berlari ni? Adakah kita nak sihat? Biasanya untuk sihat dan juga mengekalkan kesihatan. Itu yang penting. Sihat tu alhamdulillah lah, Allah bagi kita semua kesihatan. Dan yang penting untuk kita kekalkan kita punya kesihatan. Okey, bila bebanan tu pada kaki, bagusnya ialah kita dapat mengawal kita punya, ataupun kita dapat membiasakan kaki kita untuk menggunakan seluruh tapak tu. Jadi kita boleh macam mana cakap, seimbangkan beban kita sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kaki kiri, kaki kanan. Sebab kita perlahan, berat pula tu macam saya ni. Jadi kita boleh perlahankan. Maksudnya kita boleh seimbangkan kaki mana, kaki kanan, kita boleh balancekan kita punya berat badan tu. Okey. Kalau kita nak cari tentang MAF teknik ni, macam-macam kita boleh
cari dekat dalam Google. Jadi saya rasa tak perlulah saya ceritakan dekat sini. Cuma saya nak ceritakan kat sini adalah pengalaman lah. Apa yang saya rasa, apa yang saya dapat berkenaan dengan teknik MF ni. Okay. Sekian dulu perkongsian saya pada pagi ni. InsyaAllah akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.